Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi yahmadullah wa yasna alaihi bima huwa ahluhu summa yaqulu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tajuk tazkirah, tajuk kuliah subuh kita pada pagi ini iaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita sebut hidayah itu apa dia? Hidayah ni tuan-tuan, ada orang yang pertama hidayah secara mujmal, yang ini diberi hidayah kepada iman dan Islam. Ada hidayah untuk mendalami, memahami cabang-cabang daripada iman dan Islam itu sendiri. Dan inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maknanya, wahai Muhammad, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada siapa-siapa yang kamu kehendaki, yang kamu suka. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa tu Allah. Allah Maha Kuasa. A'lamu. A'lamu ni maknanya lebih mengetahui. Dia bukan alima. A'lamu, lebih mengetahui bil muhtadin. Dengan urusan hidayah ini. Siapa yang berhak menerima hidayah dan siapa yang tidak layak menerima hidayah. Ini tuan-tuan, hidayah. Jadi bila sebut soal hidayah ni tuan-tuan, kalau kita tengok balik cerita-cerita sahabat, cerita-cerita para sahabat, macam-macam sahabat ni terima hidayah. Ada yang jauh terima hidayah, ada yang dekat tak terima hidayah. Ada yang dapat lambat terima hidayah, ada yang cepat sangat terima hidayah. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diseksa oleh penduduk Taif, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, ya arhamar rahimin, rabbul mustad'afin. Tuhan, ya wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Tuhan orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, kepada siapa yang nak serah aku ni ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin yamalaktahu amri. Adakah kepada orang yang jauh yang mereka ni menyakiti, tak mau nak beriman? Am ila qaribin malaktahu amri. Ataupun orang dekat, kaum kerabat yang mereka ni juga enggan, aba, degil, tak mau nak beriman. Yang dekat bukan orang lain. Abu Lahab bukan orang lain, bapa saudara. Kemudian Abu Talib bukan orang lain, bapa saudara. Bahkan yang defend, yang jaga Rasulullah setelah daripada wafatnya Aminah, wafatnya Abdul Muttalib, ni Abu Talib yang ambil take over jaga. Bukan jaga macam kita jaga anak saudara, bukan. Jaga, dia jaga memang perasaan, fizikal, luaran dan dalaman. Memang dia kasih, memang dia sayang pada Rasulullah. Pun tak dapat juga. Ia nak ceritakan hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lambat terima hidayah. Kaum kerabat yang duduk dekat, satu family, lambat terima. Menantu Nabi sendiri, Abu Al-As, lambat. Abu Al-As ni orang yang segak, handsome, businessman, berjaya. Bila Rasulullah dilantik menjadi Rasul, dia outstation, tak ada di rumah. Yang tinggalnya isteri dia, anak Nabi, Zainab.
Kemudian bila dia tak ada di rumah, Rasulullah kebetulan balik, diterima, dilantik menjadi Rasul dan disuruh sampaikan ajaran Islam. Zainab terima. Bila Zainab terima, dengan harapan suaminya balik nanti pun happy, terima juga. Bila dia balik, dia tak terima. Bahkan dia marah. Yang lain cucuk, Abu Jahal cucuk, Abu Lahab cucuk. Kamu kenapa kamu nak terima, nak simpan lagi anak Muhammad ini? Pulangkan balik kepada dia, dia mengganggu kamu. Tapi dia sayang katanya. Dan menantu-menantunya sallallahu alaihi wasallam pulangkan balik anak-anak Rasulullah. Dia belum. Last sekali, lambat peristiwa sampai di Madinah segala bagai, baru dia beriman. Ini Abu Al-As, Abu Sufyan Al-Harb, musuh ketat Nabi. Apa yang tak buat dekat Nabi, lambat beriman. Sampai buka kota Mekah baru dia beriman. Sepupu ni, satu orang Abu Sufyan lagi, Abu Sufyan Al-Haris. Yang tadi Abu Sufyan Al-Harb, saudara jauh dengan Nabi, baru-baru baca tu ada. Yang ni Abu Sufyan Al-Haris, sepupu Nabi, anak kepada Al-Haris. Al-Haris ini abang kepada Abdullah. Abdullah ayah Nabi. Al-Haris juga cucu kepada Abdul Muttalib, cicit kepada Hashim. Atas pada Hashim, Abdul Manaf. Panggil apa? Cucuk ke apa tak tahulah. Tapi itu pun tak terima Islam mula-mula. Dia punya susu sekali dengan Nabi, makan sekali, main sekali, kemana pergi sekali, dan wajah-wajah pun ada juga persis mirip-mirip dengan Nabi. Tak beriman mula-mula. Kawan punya baik, remaja, kecil sampai remaja. Bila Rasulullah terima wahyu, jadi Rasul, habis dibuangnya Nabi, diboikot Nabi, perang dengan Nabi. Lama baru menerima Islam. Ini yang dekat-dekat. Kalau kita kata hamba, di kalangan golongan hamba pun ramai yang mula-mula masuk Islam, ramai juga yang tak masuk. Yang cepatnya masuk Khabbab Al-Arad, Bilal bin Rabah. Yang lambat siapa dia? Wahsy, yang pernah bunuh Hamzah. Hamzah ni bapa saudara Nabi, lambat baru terima Islam. Yang dia ni bila beriman Rasulullah tak boleh nak tengok muka dia, sebab dia bunuh Hamzah. Hamzah ni bapa saudara kesayangan Nabi sangat-sangat. Nabi manusia tuan-tuan, ada rindu, ada sayang. Bukan dia benci, cuma sorry lah, bukan apa tak boleh nak tengok lagi. Hamzah pun, Wahsy pun dia tahu, dia segan, dia duduk ujung-ujung dengan Nabi bila dalam satu bersama dengan Nabi. Tapi mulianya nanti dia balik yang jadi pejuang besar. Jadi macam-macam liku cara sahabat ni masuk Islam. Nun yang jauh nu, Abu Zar Al-Ghifari, duduk di kampung Ghifar punya jauh nu, datang mari nak beriman. Yang jauh. Sebab tu kita kata hidayah milik Allah, tak boleh nak digambarkan, nak dibaca, tak boleh. Dan pagi ni kebetulan semalam saya ambil tajuk hidayah ni. Semalam saya ceramah di program untuk saudara baru. Ada orang asli, ada India, macam-macam color, macam-macam jenis bangsa lagi ada. Jadi cara dia menerima hidayah ni kita tengok Allah Rabbi macam-macam. Yang dulu pernah Hindu, pernah Buddha, pernah Kristian, lalui berbagai-bagai sembahan, ikut berbagai-bagai laluan. Bila mereka ni terima Islam, teringat kisah-kisah sahabat. Kita lahir-lahir dah Islam, lahir-lahir dah terpoyak budurah. Demo nak sampai Islam tu macam-macam liku. Bila demo ni kena pukul, kena pulau, kena boikot. Saya cerita tentang kisah sahabat dulu, memang lagi teruk. Tak ada hamparan, tak ada wang ringgit, tak ada makanan hebat bila meluk Islam. Di pulau, kebanyakan sahabat terima agama memang di pulau, dihentam cukup-cukup. Satu je kita nak ambil malam pagi ni, iaitu kisah Salman Al-Farisi. Kisah Salman Al-Farisi ni dia unik, dia luar biasa. Memang sahabat ni bila meluk Islam jalannya berliku, tapi kisah Salman ni dia lagi hebat. Sampai Rasulullah suruh sahabat cerita pada sahabat yang lain kisah Salman ni. Nabi bersuara begitu. Salman Al-Farisi, bila sebut Farisi, ni orang Parsi lah, dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Isfahan, waktu tu orang panggil Isfahan di Parsi, bukan di Teronoh Parsi. Jauh tu. Di Isfahan ni, dia satu orang anak manja. Diceritakan dia dijaga oleh ayah dia waktu kecil. Kebetulan ayah dia ni pendeta Majusi, dan orang yang diberi amanah untuk melestarikan, meneruskan ajaran Majusi ni.
sekaligus untuk jaga api sembahan Majusi yang tak pernah padam-padam. Tak padam lah, nak padam bubuh kayu api, nak padam bubuh kayu api. Siapa yang kerja bubuh kayu api ni? Salman lah diamanahkan. Ya. Dan bapa ni pula selain pendeta, dia orang kaya. Ada ladang. Ladang anggur ke rumah tak tahulah, kita tak siasat. Bapa dia punya jaga Salman ni seolah-olah anak gadis yang kecil, padahal Salman ni anak lelaki. Nak fahamkan kata wahai Salman, dia jaga betul-betul. Jangan main di luar rumah, jangan keluar kawasan rumah. Rumah kita luar, nak main-main dalam rumah. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia nakkan Salman ni nanti jadi pengganti dia. Jaga Majusi ni. Akan jadi pendeta besar satu hari nanti. Bila keluar rumah, bapa dia takut, khawatir, takut terpengaruh dengan ajaran yang di luar. Macam-macam waktu tu dia kata ada Nasrani, ada macam-macam sembah batu ada. Kamu dia belah begitu sekali. Tapi pada satu hari entah macam mana, bapa dia kata sibuk sangat di ladang, tak sempat nak tengok Salman hari tu. Dia kata, Salman, hari ni kamu ikut ayah ke ladang. Okey, Salman kata ayah pergi dulu. Bapa dia pergi dulu. Salman pun keluar. Elok nak pergi ke ladang tu, jumpa satu gereja. Gereja Nasrani, Kristian lah orang panggil Nasrani ni. Saya beritahu dulu tuan-tuan, zaman ni Rasulullah belum menjadi Rasul. Rasulullah belum menjadi Rasul. Bila Rasulullah belum menjadi Rasul, barangkali umur berapa tahun, belasan tahun gitu, ataupun masih lagi kecil. Bila Rasulullah belum menjadi Rasul, yang sebelum tu Nabi Isa Injil. Maknanya kena ikut Injil, ikut kitab Injil. Sebelum Injil Taurat, sebelum Taurat Zabur. Yang paling dekat ajaran Nabi Isa, kena ikut Injil lah. Waktu tu orang panggil Nasrani lah, Nasrani. Itu yang sepatutnya diikut. Tapi zaman tu pun perpecahan dah banyak. Tak ramai yang ikut Injil yang sepatut diikut. Ramai yang sembah batu, yang ramai yang patah balik sembah nenek moyang, ada yang tak sembah apa-apa, yang patutnya mereka ikut Injil, mereka tak ikut. Yang Majusi tadi, satu agama besar yang dibuat, banyak ikut sembah api. Jadi Salman ni, dia nampak satu gereja puak Nasrani, dia masuk. Dia tengok cara orang Nasrani ni ibadah. Dia tengok, dia kata ini lagi better, lagi baik daripada agama Majusi aku. Dia duduk sampai habis, sampai sudah tak pergi ladang. Dia duduk tunggu. Bila balik-balik, dia balik dengan satu persoalan, agama ini lagi bagus pada agama aku. Bila sampai rumah, bapak tanya, kamu pergi ke mana? Dia kata, ayah tadi saya masuk satu gereja, sampai tak pergi ke ladang, tengok orang-orang Nasrani beribadah, saya rasa itu lagi baik pada agama kita, yang sembah api tak tentu haluan ni. Bapak dia muka marah tuan-tuan. Ini yang paling aku takut sekali ni. Ini yang paling aku takut dah jadi pada kamu. Tu aku kata jangan keluar. Pak, ditangkap, diikat, dikurung. Sayang tak sayang? Ni dia nak brain balik supaya jangan ikut Nasrani ni. Dikurung tuan-tuan. Tapi sebelum dia balik, dia sempat tanya kepada orang-orang Nasrani tadi, agama tuan-tuan Kristen Nasrani ni dari mana asalnya? Maka padri kata asalnya daripada negeri Syam. Saya sebut dalam ni Isfahan, Syam, Mosul, Nasibin, Amuriah nanti. Tuan-tuan jangan tanya saya di mana. Lepas ni tanya Ustaz Salim. Tanya Haji Azman. Dia memang selalu pergi. Lepas ni daftar pergi ziarah sana. Okey, promote Pak. Itu cerita memang unik tuan-tuan, cerita ni. Tengok pergi mana-mana. Jadi bila macam tu di Syam, kata padri kata di Syam. Okey, dia balik dengan keinginan sangat-sangat, aku nak pergi ke Syam. Ini Nasrani yang paling betul daripada Majusi. Duduk dalam kurungan ayah dia tu, dia sempat tulis surat dekat kawan dia, kamu pergi tanya tengok bila orang Syam, pedagang dari Syam akan datang kepada Isfahan ni, Parsi ni. Dia pun dapat satu maklumat, puak Syam akan datang sini, duduk berapa hari, akan balik bila. Bila hari geng-geng Syam tu nak balik ke Syam, dia boleh keluar daripada kurungan, dia ikut puak-puak tu pergi ke Syam. Ni nak mencari hidayah ni. Sampai Syam, dia kata nak guru di mana, dia pergi duduk dalam satu gereja dengan satu orang padri Nasrani lah, ikut Injil. Padri ni sentiasa duk suruh orang sedekah banyak-banyak. Kita sedekah ni baik, dapat pahala. Sedekah ni kita bahagi pada orang miskin. Tapi padri ni jahat tuan-tuan. Dia suruh orang sedekah, dia simpan dalam peti dia. Duk ada 7 peti.
peti emas perak dapat kita Tesco pun kita boleh beli. Bila macam tu padri ni mati. Bila padri mati, orang nak kebumikan padri ni. Salman kata, padri yang kamu hormat ni bukan orang baik. Dia kata, aku duduk dengan dia, aku belajar dengan dia, aku tahu harta yang kamu beri kepada dia, dia simpan untuk diri dia sendiri. Puak tu tak percaya. Akhir dia tunjuk, ni nampak duk ada 7 peti emas permata perak. Marahlah puak tu, tak jadi nak tanam, salib baling batu. Udahlah mati baling batu lagi, kesian orang tu. Tak cukup dengan itu, Salman tak ambil satu pun emas tu. Dia boleh ambil je, orang tak tahu, tapi dia tak ambil. Bukan itu yang dia cari. Dia bingung, padri dah mati, nak belajar kat mana pula. Lalu dilantik satu orang daripada Syam tu juga, seorang padri baru. Yang ni memang betul-betul ikut Injil, memang betul-betul hebat, baik orangnya, ahli ibadah. Kemudian nak mati, padri ni nak mati. Dalam cerita ni tuan-tuan, Tok Guru kira mati je sat lagi. Anak murid hidup. Bila padri ni nak mati, dia tanya dekat padri ni, aku datang daripada Farsi mencari kebenaran Injil ni, Nasrani ni. Kamu wahai tuan nak mati, aku dengan siapa lagi aku nak pergi mengaji ni? Padri ni kata, tak ramai dah orang yang betul-betul ikut Injil macam kita ni, kecuali ada satu orang lagi padri di Mosul. Mosul mana Ustaz Salim? Ustaz Salim di Iraq kan? Di Iraq. Lepas ni pergi Iraq. Pergi Iraq. Jauh ni Iraq. Dia pergi Iraq. Dia pergi. Sampai di Mosul, dia belajar dengan satu orang padri. Memang hebat padri ni. Duduk tak lama, nak mati juga padri ni. Dia tanya padri, wahai tuan, aku dah seorang padri dah mati. Ni yang kedua tuan nak mati lagi. Dengan siapa aku nak bagi? Dia kata ada satu orang lagi duduk di wilayah Nasibin. Di Nasibin, kamu pergi dengan dia, cari duduk tempat sekian-sekian, belajar dengan dia. Dia pergi di Nasibin. Sampai Nasibin, belajar sekian lama bertahun, sama juga. Padri nak mati, Tok Guru nak mati, dia hidup lagi. Kita kena ikut tuan-tuan, kalau Tok Guru mati, jangan berhenti mengaji. Kena sambung mengaji. Di Nasibin pun nak mati padri itu. Dia kata, tuan nak mati juga, dengan siapa aku nak teruskan perjuangan cari ilmu ni, meneruskan ajaran agama ni. Dia kata, kamu pergi satu wilayah di Amuria. Amuria ni jauh. Dia pun pergi ke Amuria, belajar lama-lama di Amuria tu. Nak mati juga padri itu pun. Semua orang tu. Dia kata, dengan siapa pula aku nak pergi? Dia kata, kamu, yang Amuria ni kata, aku rasa tak ada dah orang macam kita ni, yang betul-betul ikut Injil macam kita ni, tak ada lagi dah. Yang lain semua merapu je. Sembah batu, sembah besi, bukit, gunung ganang, nenek mayang, sungai. Tak ada lagi dah. Tapi dia kata, menurut pengkajianku dalam Taurat, dalam Injil, yang sepatutnya kita ikut, bernaung, iaitu seorang Nabi yang akan lahir. Yang akan datang daripada Gunung Tihama, akan datang ke satu tempat pokok-pokok kayu yang banyak, batu-batu yang hitam. Isyaratnya itu adalah Yasrib, Madinah. Kamu bila datang seorang yang bernama Ahmad itu, Muhammad, kamu ikut dia, beriman dengan dia. Dia akan bawa satu ajaran penerus daripada ajaran nabinya, nenek moyangnya dulu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pening kepala Salman ni, nak pergi cari di mana tempat, di mana tanda. Relax, kata padri tu. Yang tu saya tambah lah. Dia kata, tanda tu bagaimana? Tandanya orang itu nanti dia tak makan sedekah, dia tak terima sedekah. Dia terima tapi dia tak makan sedekah. Yang kedua, dia terima hadiah dan dia makan hadiah. Yang ketiga, di belakangnya itu, antara bahunya ada tanda nubuah, tanda kenabian, cap kenabian. Dia simpan betul-betul 3 tanda ni tuan-tuan. Mati padri itu. Bila mati padri, dia nak pergi ke sana jauh, tempat yang dia tak tahu. Kebetulan ada satu geng, satu puak nak pergi ke Amuria, nak lalu jalan Amuria. Salman ni kerjalah juga masa duduk mengaji. Dia ada 3-4 ekor kambing. Dia kata, sekarang kamu nak ke Amuria, tolong bawa aku sekali. Aku upah 3 ekor kambing aku. Rupa-rupanya puak ni penyamun. Kambing dia ambil, Salman dia menjual. Dijual sampai di Amuria, Salman dijual. Dijual jadi hamba. Bila jadi hamba, dibeli pula oleh seorang Yahudi. Yahudi Bani Quraizah beli dia ni. Maka dia bekerja dengan Yahudi.
Bila satu orang merdeka jadi hamba, dia tak sempat nak fikir lagi dah tuan-tuan. Dia tak sempat nak fikir soal agama dia, soal ekonomi, politik, semua dia sempat tak fikir dah. PKP pun dia tak sempat nak fikir. Ni dia jadi hamba. Dia buat kerja hamba dia lah. Buat kerja hamba-hamba. Hamba ni banyak jenis lah. Ada hamba mukatab, sebab itu lain cerita lah kan. Jadi bila begitu, Yahudi ni beli dia. Dia dah lupa, bukan dia lupa, dia tetap simpan pencarian dia tu, daripada dia seorang anak manja sampai jadi hamba. Datang pula sepupu Yahudi ni daripada Madinah kepada Amuria. Dia tengok, dia kata sepupu Yahudi lah, bukan sepupu dia. Cantik hamba baru kamu ni, jual dekat aku, dia kata. Lalu sepupu Yahudi tu jual dekat sepupu dia. Maka beralih tanganlah si Salman ni duduk dengan Yahudi yang duduk di Madinah pula. Buat kerja hamba. Dia kerja dia cantum ni, kahwin buah kurma ni. Buah kurma ni dia bukan boleh jadi sendiri macam buah dokong. Dia kena pendebungan dia, tepuk-tepuk di atas tu. Jadi di satu hari dia kata, setelah sekian lama masa berlalu, dia duk tunggu-tunggu yang padri dia dulu kata akan datang seorang Nabi ni. Bila tak tahu, tapi dia tunggu. Dia tunggu, dia duduk atas pokok. Satu ketika dia kata, aku tengah duduk atas pokok. Yang ni dia cerita sendiri ni. Aku duduk atas pokok, bawah tu ada tuan aku. Tuan yang mana, yang baru beli itulah. Tiba-tiba tuan yang lama dia, Yahudi juga, datang jumpa tuan tadi. Dia mau sembang bawah pokok. Tuan tu dia kata, habislah kita kali ni. Dia kata, orang yang ditunggu-tunggu oleh Muslim, orang-orang Madinah ini dah sampai, ada di Quba. Dia kata, yang dikatakan Muhammad seorang Nabi. Dia duduk di atas, dia kata, aku seolah-olah nak lepas genggaman tu, seolah-olah nak jatuh, pening. Kalau aku jatuh, tentu kena atas kepala tuan aku. Dia terkejut dengar perkataan tu. Sekian lama dia tunggu. Dia turun, dia tanya, apa tuan cakap tadi? Nabi dah sampai, pam, kena pukul, kena sepak terajang habis semua. Dia kata, kamu hamba buat kerja hamba, jangan kacau urusan kami. Start pada hari tu dia simpan, aku nak pergi jumpa orang yang dikatakan Muhammad ini. Tapi dia nak uji dululah, betul ke tak ini yang padri dulu kata. Hari pertama tuan-tuan, dia pergi Quba, dia bawa buah tamar. Dia bawa buah tamar, dia pergi, wahai Muhammad, dia kata, ini tamar daripada aku sedekah padamu, makanlah. Nampak macam lapar. Nabi ambil buah tamar tu, Nabi bagi semua para sahabat, sebiji pun Nabi tak makan. Sebab dia kata sedekah. Itu tanda pertama. Ya, sini tanda pertama. Selang ada ulama kata esok hari, ada yang kata selang berapa hari, dia datang pula, dia bawa lagi buah tamar. Ya Muhammad, dia kata, ini tamar hadiah daripada aku. Hadiah, disebut hadiah. Yang ni Nabi ambil, Nabi makan dan Nabi bagi pada semua sahabat. Nabi tak pernah makan seorang macam kita. So, Nabi makan ramai-ramai. Baguslah kalau makan Nabi ramai-ramai tu okey lah. Dia pantang makan je nak cari kawan. Makan cari kawan. Gitu. Sorok-sorok tu tak berapa ini. Jadi bila ini tanda kedua. Ni yang ketiga ni cukup payah ni. Nak cari tanda kenabian. Yang ni bukan semua Allah bagi orang nampak tuan-tuan. Tanda kenabian di belakang bahu Nabi ni. Satu ketika ada sahabat meninggal dunia, Rasulullah sendiri menguruskan, mengebumikan dengan para sahabat lain, seorang sahabat di perkuburan lah. Maka Salman ni datang. Dia nampak Rasulullah duduk dekat situ, dia duduk pusing kat belakang Nabi. Dia pusing nak cari tanda tu, tak nampak-nampak. Rasulullah tahu dia ni nak cari apa ni. Rasulullah nampak dia ni duduk cari sesuatu ni. Lalu Rasulullah jatuhkan selendang dia tu, menampakkan tanda kenabian. Bila Salman nampak tuan-tuan, dia tak tunggu masa yang panjang. Dia pergi jumpa Nabi, dia peluk Nabi. Lalu dia pun mengaku beriman. Dia cerita perjalanan dia daripada seorang budak manja, anak kepada Majusi, datang pergi ke Syam, kemudian ke Mosul, kemudian ke Nasibin, kemudian ke Amuria, kemudian dijual jadi hamba, dijual lagi jadi hamba lagi, sampai hari ni dia jumpa dengan Nabi, dia peluk Nabi. Nabi cukup kagum dengan kisah dia ni. Lalu Nabi suruh sahabat ceritakan pada sahabat kisah ni Salman, cara bagaimana Salman cari hidayah Allah ni. Dan hari ni kita cerita pada semua, bagi semua tahu. Boleh balik ceritakan pula pada anak isteri. Ini tuan-tuan. Tapi Salman ni, kita tak dengar cerita dia waktu mana perang Badar, waktu perang Uhud, kita tak dengar kisah dia. Waktu perang Khandaq baru cerita dia ni melonjak. Kenapa? Sebab dia masih lagi kontrak sebagai hamba. Dia tetap, walaupun si kafir tuan dia tak boleh nak lari walaupun dia Muslim dah.
Sebab dia ada hal-hal tertentu. Maka kata Nabi, wahai Salman, merdekakanlah diri kamu. Nak merdeka macam mana? Tuan dia kata, kalau kamu nak merdeka, tanam dekat aku 300 pokok tamar. Kemudian 40 tahil emas bagi ke aku, that time baru kamu merdeka. Nak cari mana tuan-tuan? Dia hamba kumpul semua hidup pun tak dapat. Yang ni dipanggil konsep ta'awun. Maka Rasulullah pakat dengan sahabat macam mana cerita kita nak tolong si Salman ni. Maka sahabat masing-masing semai, bukan sawit, semai kurma tu, seorang sepokok ke 4-5 pokok, pergi tolong Salman, gali lubang, kita tolong Salman ni tanam kurma. Yang emas tadi Sirah kata Nabi bagi, settle selesai, kurma pun besar cantik. Okey Salman, kamu merdeka. Waktu Salman merdeka baru dia betul sepenuh perjuangan dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama dia sebut dalam perang Khandaq ni kenapa? Yang tolong bagi tahu cadangan korek lubang itu dia lah. Dia Rasulullah ni tuan-tuan, kalau saat genting getir sekalipun tetap buat mesyuarat. Ini memang disuruh alaikum bil musyawarah. Bagus kita kalau ada urusan sikit-sikit mesyuarat, sikit-sikit mesyuarat, itu bagus. Musuh sebesekutu dah sampai duduk dekat dengan sampai Madinah dah tu, dengan munafiknya, dengan Yahudinya, dengan musyrikin Mekah nah, udah berkeliling. Nabi buat mesyuarat macam mana ni kita nak hadapi puak-puak yang ramai ni, sedangkan kita duduk terkepung di sini. Dalam mesyuarat tu Salman bagi cadangan, wahai Nabi, kalau tempat kami di Isfahan dulu berlaku macam ni, kami gali lubang besar supaya musuh tak boleh datang. Pendapat tu cantik, diterima, maka Nabi terima pakai, sahabat pun terima. Padahal Salman bukan orang Arab, dia orang Parsi sikit punya jauh. Tak ada sahabat kata kamu orang luar kenapa bagi cadangan, wahai Nabi kenapa ikut dia, dia bukan orang sini. Tak. Bila Muslim yang bagi cadangan, baik bernas walau di mana kamu pun, cadangan tu diterima. Cukup cantik tuan-tuan. Sebab tu kalau kita mesyuarat, ada orang bagi cadangan, walau bukanlah siapa dia tu, bukan orang sini, ataupun budak lagi, kita kata mentah lagi, cadangan dia baik bernas, tak salah kita terima. Dan tak rugi kalau benda tu menguntungkan semua. Jangan kita asyik tengok level. Jadi berbalik kepada kisah tadi tuan-tuan, kita tengok liku-liku Salman dapat hidayah ini yang Allah Ta'ala bagi ni amat-amat unik. Seolah-olah dia tak kisah dia anak orang berada, dia anak orang kenamaan, sampai merantau berata tempat, sampai jadi hamba, sampai dijual sana sini, asalkan dia boleh bertemu dengan orang yang dia sayang, yang dia kasih, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia rasa puas yang amat. Tak rugi dia jadi hamba, dia berjalan punya jauh kan, jumpa bagai-bagai jenis orang. Apabila habis segala nabi yang dulu, datang nabi yang akhir, dia duduk di bawah nabi yang akhir, dia cukup rasa puas. Sebab tu Nabi suruh cerita kisah Salman ini, suruh sahabat cerita, supaya baca kisah sahabat ni menjadi penyubur, penguat semangat buat kita. Jadi cukup sekadar tuluah dulu. Selamat menyambut, bukan selamat menyambut, selamat PKPP esok ni. Jaga elok SOP, insya-Allah Allah Taala kurniakan jalan buat kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Wa shalli wa sallim ala jami'i anbiya wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.